Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya para muslimat, nampak Ustazah halu ya. Tak maaf lambat hadir pada hari ini. Ada anak kecil pun kat rumah kan. Okay, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Encik Saiful yang sediakan kita secara live. Ustazah mengalu-alukan kehadiran para muslimat ya, yang ada di Dewan Serbaguna dan juga semua para penonton peminat setia Facebook laman rasmi Masjid Jumhuriyah. Alhamdulillah, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu walau di mana saja kita berada. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam keadaan Allah izinkan cuaca yang sejuk ya, udara yang segar. Alhamdulillah, dapat ada yang berjalan kaki ke masjid, insya-Allah diberikan kesihatan. Yang menaiki basikal lagilah hebat ya, naik motor, begitu juga yang menaiki kereta. Alhamdulillah, semuanya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang patut kita syukuri. Okay, kalau minggu bulan lepas kita masih lagi menggunakan buku ini ya, ensiklopedia. Kitab ini Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, karangan Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada. Namanya, nama pengarangnya. Ingat lagi tak, sebelum itu kita bincang tentang adabul akli, adab makan, tapi kemudian kita skip sebab Allah izin kita merasai bagaimana keadaan banjir. Jadi lepas tu kita ubah tajuk kita, iaitu adab menghadapi musibah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita sambung balik makan kita. Ya. Sebab rasanya sejak akhir-akhir ni banyak kan orang mula buat jamuan kenduri kendara dekat hotel ke, dekat mana-mana ke, walaupun tak ramai. Tapi eloklah kita sambung balik tajuk kita sebagai memberkati majlis kita. Sama-sama kita buka majlis kita, walaupun tadi kita dah buka dengan istighfar dan salawat, kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para muslimat yang dirahmati Allah, bab adab ini sangat-sangat penting. Islam itu umpama pokok. Kan kalau kita tengok pokok, yang paling bawah sekali apa yang menyebabkan pokok tu kukuh? Akarnya. Yang itu ialah akidah. Yang tegak itu, yang mendirikan pokok itu batangnya, kemudian ranting-rantingnya, kemudian daunnya, dan pokok itu akan lebih indah jika ada bunga dan buah-buahnya. Jadi bunga dan buah-buahnya itu akhlak.
Ya. Keindahan Islam itu dilihat pada bunga dan buah-buahnya. Buahnya masam ke buahnya manis? Ya. Jadi kalau buahnya manis, semua orang suka. Begitulah juga diri kita. Akhlaknya macam mana? Masam ke manis? Kelat ke payau ke? Ya. Okey. Sehingga kan Islam itu tersebar dengan keindahan akhlak. Ya. Disebut lisanul hal afsah min lisanul maqal. Bahasa akhlak, perilaku akhlak itu lebih orang lihat, lebih memberi kesan pada seseorang pada bahasa kata-kata. Apa yang dia buat, orang lebih nampak daripada apa yang dia cakap. Sama juga dengan anak-anak kita kan. Kita cakap jangan panjat, dia tak dengar. Ya. Tapi dia tengok mak dia macam mana mak dia bercakap, macam mana ayah dia berinteraksi dengan mak dia, macam mana kakak dia buat. Itu yang disimpan dalam maklumat dia. Dia belajar dari situ. Begitu juga dengan akhlak. Kita jangan lihat akhlak ini satu perkara yang remeh, tetapi Islam sangat-sangat mementingkan, kerana dengan akhlak inilah maknanya kita mengamalkan semua akidah, semua fiqh, ibadat, kita terjemahkan, kita jelmakan dalam akhlak. Apatah lagi dalam bab makan. Dalam bab makan, seseorang boleh berubah dia punya personality bila berjumpa makanan. Ya. Terutamanya cuba tengok dalam bulan Ramadan. Elok aja, tiba kat meja makan dah jadi lain. Dah jadi monster kata dia. Okay. Kerana makan juga boleh bergaduh, kerana makan juga boleh berpecah belah. Ya. Dan kerana makan juga boleh mengeratkan silaturahim. Kerana makan juga boleh menyebarkan Islam. Rasulullah mula berdakwah macam mana? Ya? Rasulullah jemput makan, panggil pak-pak saudaranya, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya. Ya? Makan, semua makan. Sayyidina Ali sediakan. Lepas makan, bila Rasulullah nak cerita tentang akidah, marah. Padahal baru dia pemakan kan. Tapi teknik yang digunakan oleh Rasulullah ialah jamu makan. Kalau sebelum ni kita dah bincang tentang adab sebelum makan, untuk minggu ni insyaAllah kita akan tengok adab ketika makan. Ya? Adab ketika makan. Kita pakai teropong sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab ketika makan adalah satu, berkumpul dan memperbanyakkan orang ketika makan. Berkumpul dan ramaikan orang ketika makan. Maksudnya apa? Kata penulis, berkumpul dan banyakkan orang ketika makan merupakan tindakan yang dapat mendatangkan berkat dan menanamkan cinta dan kasih sayang, serta dapat memperkuatkan persaudaraan di kalangan umat Islam. Ya? Beberapa sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah bahawa mereka makan namun selalu tak cukup. Maka Rasulullah menjawab, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaihi yubarak lakum fihi. Apa kata Rasulullah? Ijtami'u, ya, berkumpullah ketika kalian menyantap makanan dan sebutlah nama Allah, semoga kalian mendapat barakah. Makanan seperti ini akan mendapatkan barakah dari Allah, dan makanan yang sedikit akan cukup untuk orang yang banyak. Ya. Terutamanya kita ni lah ya, dalam suasana di rumah. Ini dalam konteks di rumah. Kalau dalam rumah kita seorang-seorang, memanglah kita tak daya lah kan. Tapi kalau kita dapat panggil jiran sebelah ke, panggil sekali-sekala panggil saudara mara ke, ini cuba kita tengok dalam konteks family kita. Ada mak, ada ayah, ada kak long, ada abang ngah, ada abang cik, ada ucu, ada nenek, ada atuk. Ya. Atuk makan dekat ruang tamu, nenek makan dekat ruang tengah, angah makan dekat bilik dia, ayah makan nanti dekat tempat kerja, mak tak makan, jaga badan. Jadi tak berkumpul, ya? Tak berkumpul. Maksudnya memang kesibukan kita akan menyebabkan kita tak berkumpul. Makanlah satu
satu-satunya selain daripada solat berjemaah susah sikit juga nak berkumpul ni. Kadang-kadang ayah mungkin tak berapa nak berani nak memimpin solat ya. Makan adalah satu-satunya cara yang boleh mengumpulkan ahli keluarga. Jadi seboleh-bolehnya kumpul ya. Kumpul ni kadang-kadang ajak makan, yang ni tak nak makan lagi, yang sibuk dengan kerjanya, yang ni tak nak makan lagi. Jadi kita kena setkan masa. Sebab makan, ingat, makan berkumpul itu adalah barakah. Barakah. Berkat Allah ni luas, macam-macam keberkatan daripada Allah. Dan makanan yang sedikit boleh jadi cukup. Betul lah kan? Kalau makan ramai-ramai, yang mana ada tu akan jadi cukup. Tapi kalau runcit-runcit, orang panggil runcit-runcit, sekejap dia makan, mungkin tak cukup. Okey, apa kata Rasulullah lagi? Ta'amul wahid yakfil ithnain, wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Perasan tak kalau kita order set makanan kat Scoville ke kat mana ke, set makanan untuk 4 orang, kita makan 6 orang, cukup tak? Cukup, lebih lagi. Ya? Ada lagi nasinya, ada lagi ikannya, ada lagi tom yumnya. Itu dipanggil keberkatan. Jadi janganlah makan sorang-sorang ya. Jangan biasakan kita makan sorang-sorang. Biar nenek makan sorang-sorang, biar hantu makan sorang-sorang ya. Okey, nombor 2, mencuci tangan sebelum makan. Subhanallah. Mencuci tangan sebelum makan bukan kerana COVID ya. Rugi kalau kita makan cuci tangan kerana COVID, tak dapat pahala. Ya. Cuci tangan sebelum makan untuk mendapat sunnah Rasulullah. Semalam kawan ustazah, dia kata, Kak Ina gelinya tengok murid-murid ni, kenapa? Diorang makan tak cuci tangan. Duduk dalam kelas, bilik air jauh, kemalasannya tinggi, nak bergerak malas, dia nak cuci tangan bila dah lepas makan. Sebab nak tak nak, lepas makan memang tangan kotor. Jadi masa nak makan, dia rasa macam tangan dia bersih. Mata kasar kita memang tak nampak kuman yang ada dekat tangan. Kita ni tadi dah jalan tadi kan, pegang handle, pegang kunci, pegang telefon. Puan-puan tahu tak, telefon adalah antara barang yang paling kotor di dunia. Dan barang yang paling kotor di dunia ialah menu makanan. Kita duduk kat restoran kan, waiter akan edarkan menu makanan. Kita pegang, berapa puluh orang, berapa ratus orang dah pegang menu makanan tu. Lepas kita pegang menu makanan, kita dah basuh tangan siap-siap dah. Lepas pegang menu makanan, tak basuh tangan dah. Terus makan. Antara barang yang paling kotor ialah telefon kita. Sebab kita letak rata-rata, lepas tu pegang. Kunci, tombol pintu. Itu sebabnya dalam kes COVID ni, itu antara benda-benda yang kena disanitizekan. Tombol pintu, berapa ramai orang tolak masuk. Tombol pintu rumah kita tak apalah, bilik kita seorang je yang pegang kan. Kalau tombol pintu di restoran, tombol pintu di sekolah dan sebagainya, kadang-kadang kita tak perasan. Tombol pintu mana ada najis dekat situ? Ya, ini bukan najis ya, ini kotoran, kuman yang disebut sebagai kuman. Okey. Bila kita makan, dia akan ikut serta, terutamanya yang dekat celah-celah kuku, dekat celah-celah kuku. Itu sebabnya cara kita basuh tangan, kita mesti garu tapak tangan kita ya. Ada orang dia memang tak boleh potong kuku sampai pendek. Kalau potong kuku sampai pendek, alamat memang luka lah ya. Itu salah tak boleh potong kuku sampai pendek, nanti sakitnya berhari-hari ya. Jadi bila cuci tangan dengan sabun, kena garu supaya kuman-kuman yang ada dalam kuku ni terkena air sabun tu. Basuh tangan sunnah ya. Hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Para salaf, siapa dia para salaf? Para sahabat melakukan hal ini. Jika tangan tidak terkena kotoran, maka tidak wajib mencucinya. Memang kita yakin tangan kita bersih. Sebab mencuci tangan berguna untuk menjaga kesihatan dan menjaga diri dari bahaya. Ini merupakan adab yang sesuai dengan semangat ataupun roh dakwah Islam ya. Nampak kita cuci tangan tu, itu roh dakwah Islam. Ketiga,
menunggu makanan panas hingga menjadi dingin. Kita tak nak, kita nak makan panas-panas. Kalau boleh berasak-rasak tu. Okey, dalam hadis, dalam panduan yang diberikan, tunggu makanan sejuk. Apa kata Rasulullah? Innahu a'zamu lil barakah. Sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan barakah yang lebih besar, iaitu makanan yang masih mengepul-mengepul asapnya, asap berkepul-kepul. Dan yang makanan yang panas sangat berbahaya untuk kesihatan badan. Demikian juga halnya dengan makanan yang sangat sejuk, sejuk sangat pun tak sesuai, panas sangat pun bahaya. Jadi sedang-sedang. Oleh kerana itu wajib mengikuti sunnah ini, ya. Bagilah makanan kita tu jangan terlalu panas sampai tak boleh nak telan, ataupun sangat sejuk sampai dipanggil brain freeze, sampai otak kita beku, ya. Sebab kedua-duanya boleh memberikan mudarat. Selalu kita makan yang mungkin kita tak perasan, ya. Selepas kita makan sup kia box, panas kan, lepas tu kita minum air sirap. Apa jadi? Cuba puan-puan buat eksperimen. Puan-puan siram sup kia box tu dekat sinki, kemudian lalukan air, tak payah ais, lalukan air. Apa jadi? Berkeping-keping dekat sinki tu, lama-lama sinki pun sumbat. Itulah yang berlaku pada jantung kita. Berkeping-keping lemak tu, nanti dia akan menyumbatkan saluran darah, ya, saluran darah itu. Saluran darah, semua saluran lah, ya, akan disumbatkan dengan lemak-lemak. Itu lemak yang jahat, ya, sebab ada lemak yang baik. Badan kita memerlukan lemak, tapi lemak yang baik, ya. Okey, lemak yang baik mungkin Puan Lalina boleh tahu apa lemak yang baik. Okey, yang keempat, tidak meremehkan makanan. Meremeh, apa tu? Jangan meremehkan makanan. Baik posisi orang tersebut sebagai tamu, dah lah kita ni tetamu di rumah orang, maupun berada di rumah sendiri. Sebab meremehkan makanan berarti meremehkan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ibu masak telur aja, tu meremehkan makanan lah tu. Semalam mak dia masak telur masak lemak, hari ni telur masak kicap, hari Rabu telur mata kebau, lepas tu telur dadar. Nak tengok ibu masak telur aja, ya? Jangan sampai sebenarnya kita yang create anak kita jadi meremehkan, ya? Jadi macam mana, sebab dia kanak-kanak, itu masuk meremehkan. Alah ini aja, alah ini aja. Sebab ada orang dia memang nak full set. Kalau ada kari, mesti ada sambal belacan, mesti ada gula, mesti ada ikan masin. Kalau tak ada, tak cukup set. Jadi maksudnya untuk elakkan ahli keluarga kita meremehkan makanan, kita cubalah, tapi tidaklah terlalu mewah. Semua benda daripada darat sampai ke udara semua ada. Ada ikan, ada ayam, ada burung. Daripada darat, daripada lautan, daratan sampai udara, satu set dekat meja kita. Tak adalah sampai begitu sekali, ya. Okey, jangan meremehkan makanan sebab seolah-olah macam kita meremehkan nikmat yang Allah beri. Jadi apa pun dihidang pada kita, syukur, alhamdulillah. Oh, ada ikan masin dengan kicap, syukur, alhamdulillah. Kadang-kadang itu yang sedap, ya. No, ada sambal sahaja dengan telur mata, syukur, alhamdulillah. Kita nak latihkan alhamdulillah, nak latihkan syukur, alhamdulillah. Apa pun makanan yang dihidangkan, syukur, alhamdulillah. Okey. Hendaklah seseorang sentiasa mengingat bahawa masih banyak orang yang tidak memiliki makanan, ya. Jadi maknanya kita kena tengok ramai lagi orang yang tak dapat makanan. Kita dapat makanan yang dihidangkan depan kita tu, syukur, alhamdulillah. Itu tidak meremehkan makanan. Yang kelima, tidak mencela makanan. Ya Allah, ni kita kena hati-hati jugalah, ya. Tidak mencela makanan. Mencela makanan bertentangan dengan sunnah Rasulullah, termasuklah meremehkan nikmat Allah. Tentunya juga dapat menyinggung perasaan orang yang menyajikan makanan. Apa Rasulullah buat? Rasulullah kan berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Aisyah kan anak muda belia, kan. Aisyah masak, kemudian Rasulullah makan.
Rasulullah rasa masin. Kalau agak-agak ni kita orang kat rumah cakap apa? Oh maknya lori garam tumpah ke? Lori garam kata tumpah. Kalau tak masin, macam mana? Kedai kilang garam dah tak ada ke? Kalau tak masin sangat, kalau tawar, komplain je. Okey. Apa Rasulullah buat? Rasulullah panggil Aisyah. Rasulullah suap Aisyah. Rasulullah suap Aisyah makan. Ya? Bila Aisyah makan, Allah masin. Maksudnya apa? Rasulullah kalau rasa sedap, Rasulullah makan. Kalau tak sedap, Rasulullah diam. Tak makan, tapi mungkin makan untuk alas ke, untuk tidak membazir ke, tapi maksudnya tak komplain. Kita susah juga sebab mulut kita ni cepat je. Cepat je, kurang ni. Mentang-mentang kita ni kan chef kat rumah kan, rasa makanan cepat aja. Terutamanya bila anak masak, kita tahu dah yang ini kita tahu siapa yang masak, yang ni tahu kita tahu siapa yang masak. Cuma bila teringat yang ini, kita kena latih diri kita. Bukan mencela makanan untuk menghina, terutamanya kalau kita dekat kedai kan. Kalau dia mendatangkan mudarat, ada benda lain ke, telur apa tu, lalat ke, ya, makanan ikan dia tak masak ke, ataupun ayam tak masak. Bila ayam tak masak, dia memudaratkan, ya. Dia ada bakteria dekat ayam, ya. Apa ke nama bakteria yang lupa dah Ustazah? Salmonella ke apa pada telur ayam. Sebab tak semua orang boleh makan telur separuh masak, ya. Sebab dia ada bakteria pada telur tu. Seelok-eloknya mesti dipanggil well done. Well done tu maknanya betul-betul masak. Ada orang yang suka makan, utamanya yang makan steak daging, suka yang acap-acap saja, utamanya makan daging wagyu. Daging wagyu. Daging wagyu ni sekilo dalam 100-200 ringgit. Sekilo 200 ringgit. Yang dari Jepun, mahal sangat. Itu di layo-layo, kan ada orang kata layo-layo je dekat api dah lembut sangat. Sebab lembunya duduk dekat spa, lembunya kena urut supaya tidak berotot. Lembu yang banyak otot tu liat. Lembu yang duduk dekat spa ni dia panggil wagyu, yang mahal sangat tu. Sekilo, saya rasa dah bukan 100 tu, 100 tu harga dulu. Mungkin sekilo 300, kilo 300. Warga kita makan 4 kilo kan, dekat 1,000 lebih sekali makan. Jadi lembu tu sangat dijaga, ya. Makanan dia dijaga, dia diurut. Dulu dekat spa diurut supaya jangan keluar dia otot-otot. Jadi dagingnya sangat-sangat lembut, Masya Allah, ya. Okey. Kan Allah ada sebut antara nikmat-nikmat di dalam syurga ialah daging-daging burung yang lembut-lembut. Itu makanan syurga, insya-Allah. Okey, tidak mencela makanan, ya. Jangan mencela, apatah lagi akan menyebabkan menyinggung perasaan orang yang masak, ya. Akan menyinggung perasaan orang yang masak. Cuma kita orang yang masak ni kita kena prihatinlah. Kalau kita masakkan untuk ibu kita ke yang ada puasa, janganlah letak cili padi banyak-banyak kan. Kesian dia kan. Kalau yang tak suka lada hitam, jangan bubur lada hitam banyak-banyak. Jadi kita jangan memberi ruang orang untuk mencela makanan, dan kita sendiri jangan mencela makanan, ya. Seterusnya menyebut nama Allah ketika makan. Okey, sebelum tu mencela makanan ni kalau dikata, kan ada orang tulis, jika sedap bagi tahu kawan, jika tak sedap bagi tahu saya. Ini selalunya tukang masak yang nak berniaga, kan? Orang yang nak berniaga dan nak memajukan perniagaannya, tak apa, bukan kita mencela, kita memberitahu dia untuk penambahbaikan, cik, masakan ni sedap kalau bubur ni, ya. Kalau maksudnya bukan mencela tetapi untuk penambahbaikan, itu lain tu, niat tu berbeza. Okey, itu nombor 5. Nombor 6, menyebut nama Allah ketika makan. Ini adab, ya. Menyebut nama Allah ketika makan merupakan pengakuan bahawa makanan tersebut milik Allah. Nasi lemak ni siapa punya? Tanya kanak-kanak. Nasi lemak ni siapa bagi?
mak yang bagi. Nasi lemak ni siapa bagi? Makcik kantin yang bagi. Kita kena wujudkan. Memang nampak macam makcik kantin yang bagi, memang nampak macam mak yang masak, tapi hakikatnya Allah lah yang beri, ya? Allah lah yang beri. Okey? Kerana Allah, semuanya berasal dari Allah. Selain itu, untuk mengusir syaitan, kenapa kita baca bismillah? Yang pertama, untuk mengakui sebagai pengiktirafan bahawa rezeki ini dari Allah. Yang kedua, untuk mengusir syaitan, sebab syaitan itu juga nak ikut mencicipi makanan manusia. Sama-sama nak makan dengan kita, ya? Itu yang ada cerita syaitan kurus dan syaitan gemuk tu kan. Okey, syaitan kurus dan syaitan gemuk. Syaitan gemuk tu macam mana? Orang yang makan tak baca bismillah, orang yang minum tak baca bismillah. Syaitan akan minum bersama-samanya, syaitan akan makan bersama-samanya. Okey, di antara zikir ini yang diajar oleh Rasulullah, ya? Yang diajar oleh Rasulullah, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, wa idza syariba labana falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, fa innahu laysa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi illa al-laban. Okey, kita bacakan terjemahannya. Apabila salah seorang kalian makan, ucaplah Allahumma barik lana fihi, ya, wa abdilna khairan minhu, ya Allah, berkatilah makanan kami ini dan gantikanlah dengan makanan yang lebih baik. Gantikan makanan yang lebih baik itu maksudnya apa? Makanan di akhirat nanti. Apabila ia minum susu, ini khusus untuk susu, ya, ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah, berkatilah susu yang kami minum ini dan tambahkanlah untuk kami susu tersebut. Kan? Tambahkan susu, sebab susu diambil dari kambing, dari unta, kan? Tambahkan lagi. Maksudnya apa dari sini? Secara tak langsung kita dapati bahawa Rasulullah minum susu. Kita minum susu kalau ikut Rasulullah sunnah lah. Bukan sebab minum susu sebab reput tulang dah reput, nak minumlah susu Emlyn. Tukar minum susu sebab Rasulullah minum, dapat pahala, ya. Apabila ia berpuasa, ucapkanlah ketika berbuka zahabal dham'a, ya, wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Selalu kita baca Allahumma suktu, ya, apa doa apa. Yang ini zahaba lazam'a, dahaga telah hilang, sirna tu hilang. Wa batallatil uruq, urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala pun telah ditetapkan insya-Allah, ya. Dahaga dah hilang, urat-urat dah basah, pahala Allah dah tetapkan insya-Allah. Boleh cakap Melayu macam tu, kadang bila kita minum, bila kita berbuka, alhamdulillah, dahaga dah hilang, urat-urat pun dah basah. Dah basah tu maknanya dah pulih lah. Tadi kan urat ketat, tegang, lembik aja kan. Bila dah basah tu dah bertenaga, urat-urat dah bertenaga. Semoga pahala Allah tetapkan insya-Allah. Boleh kita baca dalam bahasa Melayu begitu. Yang ketujuh, membaca basmalah. Tadi itu menyebut nama Allah, iaitu berdoa. Yang ketujuh, membaca basmalah ketika hendak makan. Hal ini termasuk adab teragung dan terpenting yang tertera di dalam beberapa hadis. Antaranya, ya, ini kisah Rasulullah dengan Ibnu Abbas, ya. Ya ghulam, kata Rasulullah, wahai anak, samillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yali, dan makanlah yang ada dekat dengan kamu. Ambil yang dekat dulu. Rasulullah juga memberi nasihat kepada orang yang lupa. Kalau lupa macam mana? Okey. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah, ya. Cukup dengan bismillah. Bismillah, minum. Bismillah, makan. Kadang-kadang kita ni baca bismillah bila makan nasi lunch. Terlupa bila makan gula-gula. Makan benda kecil-kecil terlupa. Nak gitu je, Nak
pula kalau bergurau-gurau balik kacang, nganga je, terus telan. Kan? Terlupa. Seolah-olahnya yang angkat tangan Allahumma barik lana tu bila makan nasi yang ada lauk, yang ada set, doa. Tapi sebenarnya apa sahaja yang kita nak masukkan ke dalam mulut kita sebagai makanan, sebut nama Allah. Bismillah. Bismillah, ya. Wa fi riwayatin fal yadhkur ismallah fa in nasiya, apabila lupa, apabila sebelum makan ia lupa, fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Ya. Nak makan-makan dah baca belum? Alamak, terlupa. Ya. Dah baca dah dalam hati. Tu nak cover lah tu. Baca tu biar dengar, bukannya dalam hati, biar telinga kita dengar. Bismillah. Ya. Selalu orang cakap bismillah, bismillah, bismillah. Nak makan dah tu. Okey. Bila kita terlupa, bismillahi awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillah dengan nama Allah dari awal hingga akhir, dari awal kita makan sampai akhir. Awwalahu wa akhirahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, begitu sekali Islam ajar kita supaya kita jangan lupakan Allah. Ya, kalau terlupa pun ada solusinya, ada caranya. Ya. Jika dihidangkan makanan, beliau mengucapkan bismillah. Ya. Rasulullah pernah mengingatkan akan bahayanya tidak membaca bismillah ketika makan atau hal lainnya. Sebab sebenarnya dalam Islam buat apa pun bismillah. Ya. Satu amalan, ada hadis yang lebih kurang maksudnya, satu amalan yang tidak didahului dengan bismillah, maka dia khata', dia jadi salah. Ya. Dia jadi tidak bermakna. Sebab mesti orang yang nak buat amalan ni baca bismillah ni mesti dengan benda baik. Takkan benda tak elok orang takkan baca bismillah. Jom kita pergi ponting, kata anak murid, nak lompat pagar, bismillah. Takkannya. Tiba-tiba nak tengok video tak elok ke, bismillah. Tak ada, ya. Nak curi barang orang, bismillah. Nak masuk rumah orang, merompak, bismillah. Takkan, ya. Takkan disertai benda yang tak elok dengan bismillah. Jadi secara automatik bila kita menyebut nama Allah, melatih kita untuk melakukan amal soleh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah mengingatkan bahaya tidak membaca bismillah ketika makan atau lainnya. Sebagaimana sabda baginda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Ya. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, geng-geng syaitan ni, kalian tidak punya tempat bermalam dan tidak punya santapan malam. Apabila ia masuk tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan pun berkata, kalian telah mendapat tempat bermalam. Apabila ia makan tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapat tempat bermalam dan santapan malam. Ni macam ala-ala cerita cerita Firauni yang dia serang rumah orang, Alibaba, penyamun kan. Dia pangkal rumah orang tu. Ni rumah malam ni kita nak serang rumah orang ni, jom kita serang. Macam itulah syaitan. Bila kita masuk dalam rumah kita, tak bagi salam, Assalamualaikum, tak baca bismillah, tak menyebut bismillah, syaitan kata, hello gang, kan? Hello gang, ni rumah ni kita boleh bermalam dekat sini, jadi hotel kita malam ini. Kalau kita tak baca bismillah, kalau kita tak bagi salam. Dia cakap tu dengan anak cucu, kadang-kadang dia main terkejah je kan. Tiba-tiba, nenek, dah masuk rumah. Kan? Budak-budak kecil pun kita kena ajar. Masuk rumah saja, Assalamualaikum, bismillah, Assalamualaikum. Kalau tak bagi salam,
satu gerombolan syaitan akan bersama-sama duduk dalam rumah kita ni, dekat sofa kita, dia duduk dekat kursi kita, dia sama-sama dekat katil kita, dia sama-sama. Pentingnya masuk ke rumah baca bismillah. Begitu juga kalau kita makan tak baca bismillah, apa kata syaitan tadi? Hello kawan-kawan, hello guys, ini makanan kita, jom kita makan sama-sama. Ya. Ini hadis. Boleh cerita dekat anak cucu kita, ya. Baca bismillah, nanti syaitan makan sama-sama. Kadang-kadang anak-anak dia perlu logik, ya, perlu logik. Ini zaman bahaya juga bila perlu logik. Tak nampak pun syaitan, itu bahaya. Kita kena latih, ya. Bukan semua benda yang kita tak nampak itu tak ada. Rasa sejuk tak sekarang ni? Sejuk, ada apa? Angin, tapi nampak tak? Tak. Bukan semua benda yang kita tak nampak tak ada. Okay. Ada seorang ni, dia berdebat dengan ahli, dengan tok guru dia lah, pensyarah yang hebat. Dia kata Allah tak nampak maka tak boleh dipercayai. Jadi anak murid dia cakap, apa ni, tok guru ada akal tak? Ada. Mana akalnya? Tak nampak kan? Tak ada akal lah tu. Akal pun tak nampak, jadi tak ada akal. Jadi benda-benda ni kita dalam Islam ini ada perkara ghaibiyat yang kita kena latih anak-anak kita untuk memahaminya, ya. Ingat ya, apabila kita sebut bismillah, sebut nama-nama Allah, sama ada doa ataupun assalamualaikum, masuk ke rumah atau makan, maka inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk kita teladani. Maka syaitan pun tidak akan bersama-sama aktiviti bersama-sama kita, ya. Seterusnya apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutlah dia. Siapa dia itu? Rasulullah. Dan ikutlah Rasulullah supaya kamu mendapat petunjuk. Ya. Rasulullah tunjukkan kepada kita, kita ikut sahaja supaya kita dapat petunjuk. Yang ke-8, jangan terburu-buru memulai makan. Terburu-buru tu apa? Tergesa-gesa. Ya. Seseorang seharusnya tidak mendahului para hadirin dalam mengambil makanan, sebab hal ini termasuk salah satu ciri orang yang rakus. Rakus, gelojoh, ya. Para penyair ada berkata, jika setiap tangan dihulurkan ke makanan, maka tanganku bukanlah yang terdahulu. Alamak, ya. Sebab orang rakus adalah orang yang paling cepat mengulurkan tangannya ke makanan. Okey. Ustazah ingat baru-baru ni Ustazah menghadiri satu taklimat. Biasalah sekarang memang tak ada hidang-hidang kan, cedok-cedok semuanya pakai pack. Memang confirm cukup. Cikgu semua ada 100 orang, makanan mesti ada lebih. AJK makan mesti sediakan lebih. Jadi bila dah pukul 12 tu, caterer tu baru susun. Ini pengalaman Ustazah sendiri, ya. Ada seorang cikgu cakap, jom kita serbu. Saya kata, alamak cikgu, nasib cikgu tak ada anak murid. Selalunya kalau cikgu dengan anak murid, dia cover lah diri dia kan. Tapi kalau cikgu sesama cikgu, terserah diri dia. Boleh dia cakap, jom kita serbu. Saya pun terdiam. Kalau dia nak kata apa, ya, jom kita serbu. Dah tak ada SOP dah. Patutnya cukup. Jangan takut, ya. Cukup, makanan itu cukup, ya. Ingat, rezeki Allah itu takkan, apa ayatnya? Tak salah alamat. Ya. Kalau makanan itu dah sampai dekat depan mulut kita, kalau dia bukan rezeki kita, jatuh, burung ambil, semut jadi rezeki semut, kan? Kalau rezeki itu jauh dan dia adalah rezeki kita, sampai juga dekat kita, dapat kita makan. Kena yakin tu. Bila kita ada keyakinan itu, tak adalah kita sifat aku, mak cepat-cepat ambil dan kita bawa habis. Ya? InsyaAllah ada rezekinya. Ataupun mungkin yang habis tu makanan yang masih biasa, tiba-tiba datang yang second trip lagi bagus. Kan? Mana tahu rezeki yang lebih baik. Kadang-kadang begitu. Okey? Jadi jangan terburu-buru, sebab ia menggambarkan sifat rakus. Orang seperti ini akan dijuluki. Dijuluki itu maknanya orang kenal dia sebagai sifat rakus dan tamak. Kecuali apabila ia tahu bahawa orang
Orang-orang suka jika ia yang pertama mengambil makanan. Mungkin kadang-kadang dia tahu kalau aku tak mulakan, nanti kesian orang lain tak mula. Mungkin dia tetamu pada dalam majlis tu, kita minta dia mulakan dulu. Okey, dia kata okey, minta orang lain mula. Jangan sampai orang ni minta orang ni, lama-lama tak makan semuanya. Itu yang berlaku kepada para sahabat kan. Sedikit air dalam peperangan, adakah satu kisah orang ni bagi dekat orang ni, pasal bagilah dekat dia, pasal bagi dekat dia. Lama-lama orang ni dah tak apa ni, bila pas dekat dia, dia dah meninggal. Orang ni pas dekat orang ni meninggal. Sampai begitu sekali. Itu para sahabat ya. Sifat yang mengutamakan orang lain itu sangat-sangat tinggi. Okey, yang ke-9, terlebih dahulu mencicipi buah-buahan. Di bahasa Indonesia ya ibu-ibu, mencicipi itu maksudnya bukan makan. Kalau cicip ni, dia bukan makan banyak. Cicip ni rasa. Kalau dalam istilah orang sekarang dipanggil starter. Permulaan. Kita starter kita, kalau dekat Ustazah tengok starter dekat hotel-hotel, dia letaknya macam mi bihun goreng jadi starter. Apa tu? Kadang-kadang apa dipanggil tu yang roll tu, popia jadi starter. Starter, permulaan makanan ni ialah buah-buahan. Buah-buahan. Tak kisahlah buah apa yang kita ada, buah pisang lah, buah betik lah, tak semestinya strawberry. Mesti strawberry. Mesti apa lagi buah yang susah tu, buah kiwi. Buah yang paling susah lagi tu alpukat, avocado avocado mahal, tapi dekat Indonesia Masya Allah murah. Dekat Aceh murah sebab tanah mereka subur, pokok-pokok tu subur. Itu antara buah yang mahal dekat tempat kita. Okey, apa kata Rasulullah? Sebahagian ulama menyebut hal ini dalam dalil dan firman Allah. Ini ulama menggunakan ayat Al-Quran ya. Dalam surah Al-Waqiah ayat 20 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ini nikmat syurga ya. Sebahagian ahli medis ni ahli perubatan, menyebut bahawa hal itu lebih bermanfaat untuk kesihatan badan dan lebih memudahkan proses pencernaan ya. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Waqiah ni buah-buahan ayat 20, burung daging ayat 21. Maknanya didahulukan buah-buahan, bukan dikemudiankan ya. Tapi zaman dulu itu dulu ya, pencuci mulut buah-buahan itu sebenarnya ideologi ataupun pendekatan yang dibawa oleh Yahudi. Dia nak bagi kita tak sihat, macam-macam dia buat. Kemudian dia jadikan satu, digembar-gemburkan. Lepas makan, cuci mulut dengan buah-buahan. Ya, istilah cuci mulut tu sebenarnya tak betul ya. Cucilah mulut kita dengan boros gigi dan juga siwak, bukannya dengan buah-buahan. Makan buah dulu, sebab buah sifat dia cepat hadam. Dia hadam dalam lebih kurang 30 minit. Daging hadam 8 jam. Daging hadam berjam-jam dan mesti masuk dalam kita punya, dipanggil perut kita. Dan perut kita ni ada enzim. Enzim tu yang akan menghancurkan daging. Perut kita kalau tak ada enzim, daging tu elok aja macam tu, keluar terus macam tu juga. Itu bahaya. Itu sebabnya kalau minta maaf, kalau kita buang air besar, kita nak tahu kita sihat atau tidak, tengok keadaan najis kita. Setengah-setengah perubatan dia tengok najis. Kalau najis sudah hitam kan, kita tengok kalau yang dah sakit, najis ni keluar hitam, itu maksudnya dia ada pendarahan ya, menyebabkan najis ni menjadi hitam. Najis tu tak warna hitam, najis tu mesti dalam warna coklat-coklat, kuning-kuning begitu ya. Jangan terlalu merah, itu mungkin takut ada pendarahan. Hijau mungkin dia banyak makan sayur kot. Ya. Itu dah jadi macam binatang lembu atau kambing, cuba tengok ya. Dan mesti tidak terlalu besar sangat. Kalau besar maknanya usus kita besar. Ustazah, Alhamdulillah, mak Ustazah ni latih Ustazah lah ya. Ustazah memang ikut sangat apa yang mak Ustazah buat. Ustazah tak bagi
Makan bersulam ayo. Orang Perak kata jangan makan bersulam ayo. Makan nasi, ayo lagi. Minum, makan, minum, makan, minum. Ustazah memang tak amalkan itu daripada kecil lagi. Ya? Kalau tercekik, bagus. Kak Raja ingatkan Ustazah. Ustazah ingat lagi, dulu keluarga Ustazah ni, mak Ustazah dia bela mak mertua, dia bela ayah mertua dan sepupu-sepupu Ustazah. Ustazah ingat-ingat memang ramai yang duduk dengan mak Ustazah. Sepupu Ustazah ni makan tercekik. Nenek Ustazah kata apa? Pusing pinggan. Ya, betul. Ustazah kecil masa tu. Sepupu Ustazah makan gelojok, dia tercekik. Nenek kata pusing pinggannya. Orang Jawa ni, orang Jawa ni. Bila pusing pinggan, budak tu buat apa? Makan tak? Tak, dia berhenti makan. Sebab dia tengah pusing pinggan. Dia berhenti makan. Sempatlah benda yang tercekik tu jalan. Masa tu Ustazah kecil, kenapa nak pusing pinggan? Ustazah tak ingat kakak Ustazah ke abang Ustazah? Oh, bagi kona-kona. Macam kereta, bagi kona-kona makanan tu, beliau jalan dalam perut. Bila Ustazah dah besar lah sikit kan, pusing pinggan tu maksudnya kalau kita tercekik, kita kena diam sekejap. Tapi budak-budak mana maunya diam? Dia kena ada aktiviti, so pusing pinggan dia sebagai aktiviti. Ya, Ustazah ingat lagi ni. Ini yang nenek Ustazah, arwah nenek Ustazah ajar. Dia suruh pusing pinggan. Tercekik, jangan terus minum air. Jangan terus minum air. Dia jadi lagi takut tersedak ke apa ke. Diam dulu, tarik nafas. Tak ada aktiviti, pusinglah pinggan. Ya, pusing pinggan. Satu kat Raja, pusing pinggan. Nenek ajar. Ya. Ya, nak larikan fokus tu. Jadi dia terdiamlah sekejap kan. Sempatlah yang tercekik tu. Kalau pedas sangat minumlah sedikit ya. Tapi bukannya minum banyak-banyak. Sebab bila minum banyak, apa jadi? Makanan dah bercampur dengan air, dia jadi kembang yang menyebabkan usus kita besar. Itu sebabnya ada orang kenapa dia exercise pun tak mau kecil pun. Nak kata lemak ke, nak kata otot ke. Kalau lemak dah hilang, otot dah tak ada, tapi masih lagi perut dalam keadaan membuncit, itu maksudnya usus. Itu sebabnya ada rawatan mengecilkan usus. Dia operate, dia kecilkan dia punya perut, supaya makan sikit dia dah penuh. Ada orang yang dia makan banyak sebab perut dia dah macam kantung kita lah, macam belon. Kalau dari kecil kita biasa tiup belon kita kecil, dia besar tu dalam perut kita. Tapi kalau dari kecil kita dah latih, belon perut kita tu dah besar. So selagi tak penuh, selagi tu tak rasa kenyang. Kenapa tak kenyang lagi ni? Sebab belon perut dia besar. Kenapa besar? Sebab dah dilatih, dibesarkan dengan banyaknya air dalam tu ya? Jadi itu satu cara lah ya, satu cara untuk supaya perut tidak memboncil. Itu satu cara. Okey, terdahulu makan buah ya. Makan buah, kemudian kita rehat sekejap. Bagilah 10 minit macam tu kan. Kemudian barulah kita makan berat, insya-Allah. Apa berlaku kalau kita makan nasi? Lepas makan nasi terus makan betik, itu yang jadi sengkak. Kenapa perut mak ni sengkak? Ini pasal betik lah ni. Bukan pasal betik. Pasal salah makan betik. Betik tu okey. Tapi sebab salah makan betik. Makan betik lepas makan jadi sengkak. Sebabnya bila kita dah letak nasi dengan daging dengan ayam dulu, usus kita tu dah penuh. Kemudian kita masukkan betik. Betik tak dapat nak diserap dalam kita punya usus. Dia menjadi membusuk. Dia dipanggil apa istilahnya saya tak tahu, tapi istilahnya dia membusuk dalam usus kita. Sebab dia tak diserap. Sebab ada banyak segala ayam, segala kambing dalam perut. Kan? Kita dah masukkan segala ayam, segala kambing, segala kari, nasi biryani kan? Nasi biryani baru kita masukkan apa ni betik. Jadi betik tu membusuk dalam perut. Bila membusuk, dia menghasilkan wak-wak, gas-gas. Gas itulah yang keluar jadi sebu, sekak. Itu yang kita tu ya.
Sebab makanan kita semuanya meruap. Dia panggil membusuk. Itu sebab kita makan betik dulu. Betik tu dah duduk dalam usus kita, biar diserap dulu, barulah masuk segala macam kambing ke lembu ke kan. Kalau ada kerbau ke barulah perut kita rasa selesa. Cuba amalkan ya, insya-Allah. Okey. Dan seterusnya yang ke-10, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Letak wajib dekat sini. Dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Yamin kanan, shimal kiri. Apabila salah seorang dari kalian makan, adalah ia makan dengan tangan kanan, dan bila ia minum dengan tangan kanan, sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ustazah pernah buat demo dulu kan? Botol air ni macam ni, selalu kita pegang macam ni kan, kita nak buka. Lepas tu kita terus tuang. Tangan kiri yang pegang. Sebab kita dah pegang tutup dia ni. Itu sebabnya bila kita buka ni, bukalah. Ataupun ada cawan, gunakan cawan, mesti tangan kiri, mesti tangan kanan. Alah Ustazah, tangan kanan saya ni dah penuh dengan sambal, dengan belacan. Nak pegang ni kadang kotor. Kotor cawan ni. Tolakkan. Okey. Tangan kiri yang pegang tolakkan dengan tangan kanan. Tangan kanan ni yang menolaknya. Tangan kiri ni hanya support saja. Tetap kita menolak air masuk ke dalam mulut kita tu dengan tangan kanan. Okey. Kalau tak pun peganglah ujung-ujung kan, dengan tangan kanan. Ataupun kita jilat dulu jari kita, bersihkan jari kita, jangan orang kata berlemon. Peganglah juga dengan tangan kanan. Rasulullah pernah memerintahkan seorang lelaki agar makan dengan tangan kanan, tetapi ia menjawab, "Saya tidak bisa." Mungkin dia kidal ya. Nabi berseru, "Semoga kamu tidak akan bisa selamanya." Ya Allah, ya, laki-laki itu enggan melaksanakan perintah beliau kerana kesombongannya. Kerana kesombongan. Maka ketika itu juga lelaki itu tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Itu sebabnya dah jadi jantung mukong wajib ya, wajib dengan tangan kanan. Seterusnya yang ke-11, ada berapa ni? Masya Allah. Masya Allah, mungkin kita tak habis ni. Banyaknya adabnya. Subhanallah, hebatnya Islam. 34. Okey, 34 kita tak dapat nak habiskan, tapi sangat-sangat menarik. Mungkin kita ya. Itu kita cedok ke sini. Kita cedok yang mana? Dalam pinggan. Ada sudu. Kita cedok makanan. Yang ini maksudnya yang kita nak masukkan ke mulut. Itu yang tangan kanan. Kita nak ambil makanan tu daripada hidangan. Katalah kita makan dekat hidangan kat sini kan, ada sudu-sudu. Kita ambil dengan tangan kiri, kita cedok ke sini, tu lain kita letakkan ke pinggan. Ini yang dimasukkan dalam hadis ni yang nak disuap ke mulut. Kadang-kadang kan ada sekarang orang makan steak, dia gunakan fork and knife. Sudu, pisau dan garpu. Pisau digunakan untuk memotong, dipegang dengan tangan kanan. Garpu tekan daging tu, kemudian kita potong-potong-potong dan kita masukkan daging daging ke dalam dapur 10 dia. Okey, kita masukkan daging dengan garpu tadi tu, menggunakan garpu dengan tangan kiri. Itu maksudnya. Masuk tangan kanan di sini, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi kita kata kita potong-potonglah dulu kan, janganlah, tak payahlah nak ikut Mak Saleh sangat. Kita potong kecil-kecil dulu, dah jadi kecil semuanya, ambil garpu, kita cucuk makan dengan tangan kanan ya. Okey. Kadang-kadang protokol majlis, kita tengok protokol majlis, dia dah letak dah dekat sini sudu, dekat sini garpu, nanti ada lagi cawan, dekat mana apa semuanya, ada kiri dan kanan kan. Protokol tu siapa yang buat? Protokol yang Nabi inilah yang kita kena ikut ya. Tak ada masalah ya.
tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok apa yang Nabi ajar ni sangat-sangat cantik protokolnya. Okey, cuba kita tengok adab yang terakhir. Makan dengan 3 jari, yang ke-11. Makanlah dengan 3 jari, yang ini menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Sebab Nabi makan dengan 3 jari dan menjilat tangan sebelum beliau membersihkannya. Makan dengan 3 jari adalah sikap tengah antara makan dengan 1 jari yang merupakan cara makanan orang yang sombong, dan makanan dengan 5 jari merupakan sikap makanan orang yang rakus. Dalam konteks 3 jari ni, Ustazah sempat lihat panduan yang ditunjukkan oleh Ustaz Adi Hidayat, seorang penceramah yang sangat terkenal ya, dalam YouTube dia. Dia mengkaji tentang hadis. Hadis ni dia ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran dia asbabun nuzul, sebab turun ayat, ada kisah sebalik tu. Hadis ni pun ada cerita kenapa Rasulullah menyebut hadis ni. Suatu Rasulullah menyebut hadis ni, Rasulullah pegang kurma. Okey, Rasulullah pegang kurma. Okey, katalah ya, betul-betul. Rasulullah kata, peganglah makanan seperti ini. Salah. Peganglah makanan seperti ini. Kurma. Kurma ni besar ni je kan. Kalau kurma ni kita pegang macam ni, dia menunjukkan kerakusan, rakus ya? Makanlah seperti ini. Maksudnya apa? Cara kita mengambil makanan itu mengikut kadar makanan itu. Sekarang kita makan nasi, kalau makan nasi 3 jari jenuh nak habis kan? Kurma tapi kita cuba bayangkan, ada karipak ambil dengan 5 jari. Kalau karipak kita ambil 3 jari, nampak comel kan? Ataupun ada kacang, segenggam kita ambil kacang bukan 3 jari, kacang 2 jari je. 2 jari je kan? Menunjukkan kesopanan dan tata tertibnya kan. Kacang kita ambil 2 jari, kacang ambil 5 jari, lepas tu letak pula sebelah kiri masuk pula poket. Ini yang dikatakan adab keindahan Islam. Memang tak indah lah kan, kita ambil secekak macam tu, kita ambil karipak secekak macam tu ya. Jadi maksudnya Rasulullah buat begini tu nak menunjukkan ketertiban ya, ketertiban. Kita dalam konteks sekarang, salah ke kita makan dengan sudu, garpu ya? Kita makan laksa dengan sudu. Itu dia katakan sunnah ya? Sunnah itu ialah Rasulullah makan tidak rakus, Rasulullah makan tidak menampakkan kesombongan, Rasulullah makan tidak menampakkan ketamakan. Makan itu dalam keadaan sederhana, tertib, tawaduk. Ya Allah, nak latih bukan mudah tu. Nak pula tiba-tiba kita nampak makanan yang sedap. Biasanya memang suka sangat ni, dah lama tak makan. Itu dulu kita ambil ya. Ya. Jadi bab makanan ini bukan benda yang kecil lah, bukan benda yang kecil ya. Apatah lagi bila orang kata you are what you eat. Kita ialah apa yang kita makan. Dalam konteks kesihatan, itu dalam konteks kesihatan ya. Yang kita bincang ni dalam konteks akhlak, dalam konteks adab, dalam konteks dakwah, dalam konteks kita nak menghayati kehidupan Rasulullah. Kalau minggu lepas kita dengan Ustazah Rozana, bagaimana Rasulullah itu diajar, Allah didik Rasulullah ya. Rasulullah itu berada dalam tarbiyah pendidikan Allah. Hebatnya Rasulullah. Inilah kita nak, dalam tajuk yang kita ni, kita nak mencontohi, sikit-sikit kita ikut apa yang kita boleh ikut ya. Kita jangan mencela, baca bismillah, bersihkan tangan, makan dalam keadaan tertib ya. Yang itu yang kita nak latih diri kita, insya-Allah. Jadi para muslimat yang dirahmati Allah ya, panjang lagi kisah perjalanan semasa makan ya. Masya-Allah, banyak rupanya ada adab yang kita rasa macam biasa je makan ni, dah makan habis dah lah kan. Makan, baca bismillah, basuh tangan, baca doa, dah. Rupanya ada banyak ya tertib-tertibnya, insya-Allah. Semoga Allah berikan kita kemudahan dapat kita baca lagi ya. Menelurusi nak guna bahasa canggih tapi tak lepas ya. Selusur dipanggil ya. Kita nak melihat apa yang
diajar oleh Rasulullah sedekat mungkin. Sedekat mungkin, sunnah-sunnah Rasulullah sebaik mungkin, ya. Sebab kerana apa? Untuk mendapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti, dapat bersama dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Amin ya Allah, ya. Baiklah muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita ada apa tu Lin? Yang menggulung-gulung apa Lin? Hadiah. Karpet. Boleh jadi karpet, boleh jadi saprah, ya. Ada 5. Boleh jadi lap kaki, ya, yang tu. Tapi kalau tak nak jadi lap kaki, jadi saprah pun boleh. Dia ada kaitan dengan saprah ni. Saprah ni kita jarang jadikan amalan dia. Sebenarnya saprah sangat-sangat penting. Saprah, ya. Saprah sangat-sangat penting. Nanti kita masuk dalam bab saprah. Baiklah, soalan yang paling Ustazah ingat ialah bila kita terlupa baca bismillah, nak baca macam mana? Kak aku angkat tangan. Ya, bismillahi awaluhu wa akhirah. Silakan Kak Ku, tahniah Kak Ku. Okey. Kenapa kita basuh tangan? Kenapa kita basuh tangan? Ya, cik. Ikut sunnah Rasulullah. Bagus, ikut sunnah Rasulullah. Bagus jawapannya. Ikut sunnah Rasulullah selain untuk menjaga kesihatan dan kebersihan, dan juga nak menunjukkan syiar Islam. Okey. Tadi ada satu doa yang orang berbuka puasa. Ustazah kata baca je dalam doanya dalam bahasa Melayu. Ustazah baca mulanya, muslimat sambung sikit. Apa ni? Telah hilang dahaga, telah basah urat. Okey. Dan semoga dapat pahala insya-Allah. Tahniah Kak Radil, laju telah basah urat. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Kenapa makan dengan 3 jari? Ya. Ya, ikut sunnah Rasulullah dan kita tak rakus. Masya Allah. Okey. Dan soalan yang terakhir, antara buah dengan makanan, nak mana makan dulu? Sana tu tudung hijau laju angkat, ya. Makan buah dulu. Okey, makan buah dulu untuk kesihatan usus. Silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih para muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ada buahnya ialah timun tu kita makan dulu, ya. Buahnya ialah tembikai makan dulu. Apa-apalah buah kat rumah tu cuba tengok. Ya. Tapi buah apa yang tak boleh makan, ya? Kalau kita makan limau. Ya, makan limau dulu. Limau, apple, pisang, semua dalam kategori buah. Dia bukan, ataupun sayur. Salad, daun-daun salad, tomato, dah tak ada sangat kan. Kita ada kacang. Orang Indonesia cuba tengok resepi ayam penyet. Resepi ayam penyet ada apa? Tempe, dia ada kacang panggang mentah, dia ada komis mentah, dia ada salad. Makan itu dulu. Makan dia punya, orang Jawa kata lalap. Kalau orang kita kata kerabu. Kalau kita ada kerabu, makan kerabu dulu. Makan, kalau orang Jawa kata urep. Ada orang Jawa kat sini, orang Indonesia. Makan urep dulu. Urep ni macam pucuk ubi yang digaul dengan kelapa. Itu urep. Segala daun, pucuk kaduk ke ulam raja ke kerabu. Makan kerabu dulu. Sebab dia dalam kategori sayur dan buah-buahan. Ya? Makan sayur dan buah-buahan dulu. Kalau Ustazah, lepas tu baru makan sup. Lepas tu baru Ustazah makan nasi dengan lauk. Ataupun Ustazah akan minum air dulu. Ustazah minum air dulu. Lepas minum air, okey, rehat sekejap, makan buah, baru Ustazah makan nasi. Lepas tu minum air tak? Tak. 15 minit lepas tu baru Ustazah minum air. Terus balik kalau tengok Ustazah dekat kedai, Ustazah tak order air. Kalau Ustazah order air, alamat air tu tak diminum. Sebab lepas makan, perut dah penuh, dah tak boleh masuk air. Kalau masuk air, jadi tak selesa. Dia jadi sengkak. Itu istilah sengkak. Sebab memang dah dilatih tidak makan dan minum.
Tetapi bahayanya ialah dia akan sembelih jika dia terlupa minum, terlupa terus. Lepas makan tak minum terus, terlupa sembelih. Ya? Ataupun badan jadi panas sebab air kurang. Jadi air kita kena minum sebelum makan atau selepas makan, berikan ruangan, bukan semasa makan. Okey, itu saja daripada Ustazah. Semoga perkongsian kita ada kebaikannya untuk kesihatan dan juga untuk kita menambahkan lagi amalan sunnah kita mengikut Rasulullah SAW. Terima kasih kepada para muslimat dan para peserta yang ada di online. Semoga ada kebaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.